Assalamualaikum murid-murid tahun 5 dan 6. Hari ini kita akan mempelajari subjek sirah, iaitu kewafatan Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita cover pada hari ini ialah yang pertama, kewafatan Rasulullah SAW. Yang kedua, solat terakhir baginda. Yang ketiga, detik kematian Rasulullah SAW. Yang keempat, reaksi para sahabat. Dan yang kelima, pengajaran yang boleh kita pelajari daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, mari kita lihat satu persatu mengenai topik ini. Yang pertama, kewafatan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit teruk sebelum ini. Hal ini kerana baginda selalu mengamalkan kehidupan yang sihat dengan cara makan sedikit saja, iaitu baginda makan makanan yang sederhana saja. Selain itu juga, baginda juga selalu mengamalkan puasa sunat. Seterusnya, kadang-kadang baginda hanya makan beberapa biji kurma dan sedikit susu atau minum madu yang disukai pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, baginda mula jatuh sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, iaitu setelah 3 bulan selepas menunaikan Haji Akbar. Pada hari pertama Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, baginda sedang berada di kota Madinah. Semasa berada di sana, baginda sempat untuk menziarahi kubur para sahabat di tanah perkuburan Baqi' yang terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi. Selain itu juga, Rasulullah SAW sempat untuk menziarahi kubur para syuhada dalam perang Uhud. Baginda telah ditemani oleh orang suruhan baginda yang bernama Abu Muwaihibah. Dalam masa yang sama, baginda juga masih bergili-gili pergi ke rumah isteri-isteri baginda seperti biasa. Nabi Muhammad SAW menderita demam selama beberapa hari. Apabila demam baginda berkurangan, baginda pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah bersama para sahabat. Gambar yang murid-murid sedang lihat ini adalah perkuburan Baqi' yang terletak di Madinah, yang jaraknya tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Seterusnya kita beralih pula kepada bahagian kedua, iaitu solat terakhir Rasulullah SAW. Pada hari terakhir, Nabi Muhammad SAW dapat tidur dengan nyenyaknya. Demam baginda juga telah berkurangan, sehingga baginda dapat keluar untuk mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabatnya. Baginda telah pergi menunaikan solat subuh dengan menyandarkan badannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Al-Fadlu bin Abbas. Selepas itu, baginda telah memberikan khutbah kepada para jemaah. Antara petikan khutbah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ialah, "Aku tidak akan menghalalkan bagimu melainkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan aku tidak mengharamkan ke atasmu melainkan apa-apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Kamu akan menemui banyak perselisihan selepasku. Sesungguhnya, apa-apa yang sama dengan Al-Quran adalah dariku, dan apa-apa yang berselisih dengan Al-Quran bukan datang dari diriku." Umat Islam berasa gembira melihat baginda telah sihat. Usama bin Zaid meminta izin untuk membawa tentera muslimin keluar melaksanakan tugas mereka, iaitu menyebarkan agama Islam. Para sahabat dan umat Islam pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan bersemangat melihatkan baginda telah pun beransur sihat. Bahagian ketiga untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah detik-detik kematian Rasulullah SAW.
Semasa detik-detik kematian Rasulullah SAW, kesihatannya kembali terganggu. Rasulullah SAW mulai kembali mengalami demam dan sakit kepala. Sakitnya itu telah berlarutan selama beberapa hari. Walau bagaimanapun, baginda tetap melayani isteri-isterinya. Selain itu, baginda juga mengarahkan Usamah bin Zaid untuk mempergiatkan lagi gerakan penyebaran agama Islam. Apabila baginda semakin tenat, baginda tidak berdaya untuk ke masjid lagi. Hal ini telah menjurus kepada pelantikan Saidina Abu Bakar untuk menggantikan tempat baginda bagi mengimamkan solat berjemaah. Puteri Rasulullah Fatimah menangis melihat keadaan ayahnya yang semakin tenat. Baginda telah memujuk puterinya itu dengan berkata, "Janganlah menangis. Katakanlah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maksudnya, sesungguhnya kami bagi Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 633 Masihi, iaitu pada hari Isnin. Baginda wafat selepas solat subuh, iaitu pada waktu duha. Baginda telah wafat di pangkuan isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah. Baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Baginda telah disemadikan dalam rumah Aisyah. Setelah kewafatan baginda, jenazahnya telah berada di rumahnya sehingga malam Rabu, bagi membolehkan pelantikan khalifah yang pertama dilakukan. Hal ini kerana baginda tidak meninggalkan apa-apa wasiat. Jenazah baginda telah dimandikan oleh Saidina Ali bin Abi Talib dan dibantu oleh Al-Abbas dan 2 orang anaknya. Seterusnya, baginda telah disemadikan di dalam rumah Sayyidatina Aisyah di tempat baginda wafat. Kita beralih pula kepada bahagian keempat, iaitu reaksi para sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW. Ramai para sahabat yang menjadi kacau bilau selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Saidina Abu Bakar berasa sedih dengan kewafatan Rasulullah SAW. Manakala Saidina Umar Al-Khattab pula telah berdiri sambil menghunus pedangnya dan berkata, "Jangan sesiapa mengatakan Rasulullah SAW telah wafat. Baginda sekadar koma dan akan kembali semula." Saidina Umar dan kesemua para sahabat telah ditenangkan oleh Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar telah keluar menemui para sahabat dan orang ramai untuk menenangkan mereka, lalu berkata, "Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati." Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 144, maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yakni menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan yang terakhir sekali, bahagian kelima, mari kita lihat pengajaran yang boleh kita dapati daripada topik yang kita pelajari hari ini. Pengajaran pertama daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah kita mestilah mencontohi cara permakanan Rasulullah SAW. Yang kedua, amalan berpuasa boleh menyihatkan tubuh badan. Dan yang ketiga ialah redha dengan setiap ketentuan Allah, kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan terakhir sekali, terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang sudi meluangkan masa untuk mendengar dan menonton video penerangan nota
kewafatan Nabi Muhammad SAW yang telah disediakan.